Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini, kerana Allah mengizinkan kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini untuk kita menambahkan lagi kefahaman pengajian ilmu agama Allah, yang khususnya di surau Cangkat ni kita akan membaca kitab Hidayatus Sibyan, dan sekarang sudah masuk ke bahagian bab Kitabus Solat, yakni berkenaan dengan masalah masalah fiqh berkaitan dengan hal ibadat kita, khususnya ibadat yang berkait dengan sembahyang, yakni solat. Jadi moga-moga dengan pengajian ini akan mengesahkan lagi dan mengukuhkan lagi kefahaman terhadap ibadat-ibadat kita, sehingga Allah terima ibadat kita itu, dan atas penerimaan itulah akhirnya kita diizinkan Allah untuk berada di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okay, baik. Jadi kita sambung. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Pertamanya Islam, keduanya akil, ketiganya baligh, keempatnya suci daripada haid dan nifas, kelimanya masuk waktu. Jadi kita nak sambung malam ni berkenaan dengan syarat wajib sembahyang. Maksud dia ada dua, satu syarat wajib, satu lagi syarat sah. Lain tu. Kalau syarat sah, dia nak mengesahkan sembahyang tu. Sembahyang tu buat dah, tapi sah ke tidak? Itu syarat sah.
ada pun syarat wajib, nak menyatakan sembahyang tu dia wajib ke tak wajib, kena buat. Asal hukum sembahyang fardu tu memang wajib, tetapi kadang-kadang hukum tu boleh berubah. Boleh berubah daripada wajib, kadang-kadang dia ada manik. Bila ada manik, wajib tak jadi wajib dah, dia berubah jadi haram. Tak boleh dia sembahyang. Macam contoh perempuan yang ada haid. Asalnya sembahyang tu wajib, tapi sebab ada haid jadi manik, wajib bertukar jadi haram. Kalau dia sembahyang enggak dalam keadaan haid, hukumnya haram, berdosa, dosa besar. Jatuh dia ada kaedah dia. Jadi ini tuan guru kita, syekh kita ni dia susun. Yang pertama dia kata tentang syarat wajib sembahyang. Itu 5 perkara. Maknanya ada 5 ni barulah sembahyang tu jadi wajib. Kalau tak cukup 5 ni, maka sembahyang tu tak jadi wajib. Boleh faham? Baik, jadi yang pertamanya Islam. Mestilah Islam. Kalau kafir, mana ada wajib sembahyang? Kalau dia sembahyang pun tak sah lah, sebab dia kafir. Jadi yang pertama mesti Islam. Tetapi benda ni kena hati-hati juga. Walaupun memang nampak mudah je, Islam mestilah kena Islam. Tapi adakah kadang-kadang orang tu memang Islam? Ada. Dan kalau lawan hukum Allah, Islam celah mana? Itu yang kadang-kadang jadi sembahyang ni tak terpakai. Lawan hukum Allah tak terpakai sembahyang. Pergi haji tak terpakai, kan? Hina hukum Allah, hina hudud. Ada satu video orang hantar kat saya, zaman lain main video je zaman ni. Ada satu video orang hantar di Indonesia, seorang artis daripada Indonesia. Dia boleh kata, dia kata saya bukan teringin sangat nak masuk syurga, dia kata. Dia kata begitu. Dan kalaulah Tuhan masukkan saya dalam neraka pun saya tak ada apa-apa, dia kata. Saya tak kisah, dia kata. Dan saya lagi seronok, dia kata. Sebab apa? Sebab kawan saya ramai kat sana. Dia boleh cakap macam tu dalam video ni. Viral video tu. Kemudian dia kata, nanti saya boleh disebutlah nama kawan dia seorang-seorang yang sama setan dengan dia. Dia sebut nanti boleh jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Lepas tu dia siap gelak tahu, dia kata nanti kami buat pesta siap dalam tu. Ada. Zaman lah. Bukan zaman pakai cawat, bukan zaman batu, bukan zaman orang nak buat api pakai gesek batu dah. Zaman ni petik gitu je dapur masak kita. Nak ceritanya bukan zaman kuno ni. Kalau orang zaman dulu, zaman kuno, zaman tak ada kemajuan, tak pelik lah kalau dia cakap gitu. Sebab dia pun pakai cawat. Ini bukan pakai cawat dah, ni zaman ada tamadun. Zaman orang boleh fikir dengan akal dah. Zaman cerdik pandai. Zaman dulu nak masuk universiti ni jarang-jarang orang boleh masuk. Kalau ada seorang tu dalam kampung tu masuk universiti, satu kampung buat kenduri, tumbang 3 ekor lembu. Sebab apa? Nak raikan dia boleh masuk universiti. Mana kata hebatnya, bangga. Lah ni lambat-lambat orang masuk universiti, macam tak ada apa-apa dah. Macam tak ada apa-apa dah, tak kisah. Maknanya nak cerita zaman lah, zaman teknologi dah, zaman orang pandai dah, tapi pandai bab dunia, jahil bab akhirat. Bila jahil bab akhirat, jahil segala-galanya. Tak payah nak banggalah hafal sipir banyak mana pun. Tak nak banggalah boleh cakap orang putih menyembuh pun. Tapi kalau kosong bab agama, akhirnya bercakap gini. Dia boleh kata nanti sonoklah kami dalam neraka sebab kawan kami ramai. Dia boleh cakap gitu. La ilaha illallah. Orang gila jadi waras kalau dengar. Orang gila kata aku pula rasa macam waras, dia macam gila. Orang gila pun tak cakap begitu, kan? Tu. Ini yang saya pernah sebut dah sebelum ni. Guru kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, nama dia Syekh Sirri As-Saqati. Dia ni wali Allah, bukan sakat wali biasalah, Sultanul Aulia. Sultanul Aulia ni maknanya ketua segala wali pada zaman dia. Dia setiap zaman ada ketua segala wali ni. Zaman tu ketua segala wali ni Syekh Syekh Sirri As-Saqati, guru kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid pun hebat dah, guru dia lagi hebat.
Dalam satu ceramah penyampaian dia pernah kata, dan kadang-kadang manusia ni terlampau baik sehingga malaikat pun malu dengan dia. Malaikat rasa segan, hormat dengan dia sebab terlampau baik. Tapi kadang-kadang ada manusia ni terlampau jahat sampai iblis pun segan nak berkawan dengan dia. Iblis pun rasa malu nak kawan dengan dia, teruk sangat. Apa sampai cakap macam ni? Iblis pun tak pernah kata seronoklah saya masuk neraka. Ada nak? Nah, yang ni lebih teruk daripada iblis ni. Nak bawa nama apa tak tahu. Iblis kata ingatkan aku dah iblis, rupanya ada lagi iblis dia kata. Kan? Ni manusia. Bila dah tak ada pegangan agama, dia akan lebih jadi jahat daripada iblis, lebih teruk daripada binatang. Jatuh maruah dia, jatuh kedudukan makamnya sebagai seorang manusia. Tak layak dipanggil manusia dah sepatutnya. Ni cakap bukan-bukan dah zaman lah ni. Jangan main-main tuan-tuan. Ini baru 2021. Bayangkan zaman anak kita, zaman cucu kita, zaman cicit kita, agak-agak macam mana keadaan waktu tu. Zaman sekarang pun orang dah berani cakap selamba begitu. Tak ada rasa takut, tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu. Jadi syarat pertama, syarat wajib sembahyang yang pertama mesti Islam. Islam ni maksudnya dia terima segala-galanya yang datang daripada agama, daripada Quran dan hadis. Apa yang dibawa datang oleh Rasulullah, terima belaka. Jangan banyak songeh, jangan banyak tikai. Boleh ke kita nak laksana hudud? Kalau petikai buat persoalan begitu, maknanya tak ada keyakinan. Bila tak ada keyakinan, ragu. Bila ragu, kafir. Sebab yang sah iman satu saja, jazam. Jazam ni maknanya percaya 100%. Bawah daripada 100% walaupun 99.99% kafir. Sebab tu awal-awal kitab ni dia tak ajar lagi bab sembahyang, dia ajar bab akidah dulu. Dia ajar bab sifat 20 dulu. Sebab tu awal dulu kuliah kita tak baca lagi bab solat ni. Kita baca bab akidah dulu. Sebab yang tu paling mustahak. Tu nombor satu. Sebab apa? Ni syarat wajib dia. Kalau tak sah Islam dia, semayanglah banyak mana pun, biar sampai bengkak dahi-dahi pun Allah tak terima. Sebab tu kita terima Islam, terima dengan sungguh-sungguh. Terima segala yang dibawa datang oleh Rasulullah SAW, Quran dan juga hadis. Ijma' dan juga qiyas ulama sekarang ni. Keduanya, syarat yang kedua, akil. Akil artinya berakal, maksudnya waras, tidak gila. Itu syarat wajib sembahyang. Maknanya, jadi kalau orang yang tidak akil, tidak berakal, yakni gila, wajib tak sembahyang kat dia? Tak wajib. Dia tak sembahyang 40 tahun pun dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia bukan akil. Tu kena faham. Orang gila, orang kurang waras dan sebagainya. Ataupun juga termasuk dalam makna akil ni, iaitulah orang yang akalnya berfungsi dengan baik. Kalau tak berfungsi dengan baik, maka tak masuk dalam syarat wajib ni. Contohnya orang hilang ingatan. Bila orang hilang ingatan, akal dia berfungsi baik tak? Tak berfungsi baik dah. Nama dia sendiri dia tak ingat. Saya ada sekali tu kuliah di Penang. Ada seorang sahabat ni, dia cerita abang dia. Abang dia jadi driver bawa van angkut pekerja-pekerja kilang. Kan kat Penang banyak kilang. Jadi dia jadi driver van bawa pekerja-pekerja kilang. Mujur waktu tu nak bawa balik dah. Bukan masa nak pergi, nak balik. Jadi dia dah hantar dah semua pekerja ni kat rumah dia masing-masing. Tinggal dia seorang. Tiba-tiba Allah buat dia jadi tak ingat apa. Dia tak ingat jalan balik. Dia jalan nonong, tak tahu apa. Sampai dia berhenti dekat satu tempat tu, dah tak ada jalan depan tu, yang ada laut. Dia pun berhenti situ. Lepas tu dia jadi bela. Kebetulan ada orang kampung situ kenal dia dan kenal adik-beradik dia, telefon dia punya adik. Adik ni, abang kamu ada sini ni. Kami tanya apa dia tak jawab ni. Dia macam nampak bela je. Adik dia pun datang dia ambil. Hilang ingatan terus. Bukan tiba-tiba dia jatuh dah. Dia tak jatuh apa. Tiba-tiba Allah nak buat. Lepas tu jangan bongkak, jangan sombong, jangan rasa kita hebat. Allah nak cabut pengetahuan kita sekelip mata. Kun fayakun antara huruf kaf dengan nun je.
kun fayakun, jadi maka jadilah. Jangan sombonglah, jangan buat rasa hebat. Allah ambil, tak payah kata nak cerita bab dalam-dalam lain. Nama sendiri tak ingat dah. Tak ingat dah. Tanya dia, sampai adik dia datang pun, adik dia tanya, abang okey ke? Blur. Abang ingat tak saya siapa? Tak tahu. Hilang ingatan terus. Bukan ni, tiba-tiba. Asal tadi masa dia bekerja, dia hantar pekerja pergi balik ke rumah masing-masing, masa tu dia ingat lagi. Tiba-tiba Allah buat. Jadi itu kuasa Allah. Ni Allah buat kadang-kadang peristiwa macam ni sebab Allah nak ajar, dengan aku patut kamu takut, sebab aku sangat berkuasa atas kamu. Manusia tak boleh buat kita macam tu. Manusia paling kuat nak ugut kita je. Awak macam ni masuk penjara, awak macam ni saya saman. Gitu je lah. Dan dia boleh buat apa? Gitu je. Tapi Allah punya urutan lagi dahsyat. Aku boleh pecahkan muka kamu, aku boleh leraikan badan kamu, aku boleh bagi berkecai badan kamu ni sampai tak ada nampak seurat daging pun. Allah boleh buat berlaku. Aku boleh bagi hilang, MH370 hilang. Allah boleh buat apa saja. Kenapa tak takut dengan Allah? Pelik sungguh. Jadi akil, orang hilang ingatan tak wajib semayang. Dia nak suruh dia semayang, macam mana dia hilang ingatan? Nama pun tak ingat, dah rukuk lagi dia tak ingat. Lagi orang kata rukuk, dia pun buat gini. Dia tak tahu. Nak hilang ingatan kan? Ada. Jadi ada kawan-kawan kita yang tak semayang tu, rasa-rasa ni hilang ingatan lah tu. Sian ke dia kan? Hantar dia pergi hospital. Ramai tu hilang ingatan. Oi, bahaya. Dia tak ingat dah mana masjid, mana surau, tak nampak jalan. Tapi yang pelik, Aeon dia nampak. Tesco dia nampak. Yang tu dia tak hilang ingatan. Bab agama dia hilang ingatan. Ni akil. Dan termasuk lagi yang tidak akil itu, iaitu koma. Tahu koma? Tahu kenapa namanya koma? Sebab koma ni berhenti sekejap. Kan ada koma tu, keduk. Mana kalau kita baca ayat tu berhenti sekejap, tu sama balik. Tu koma. Dia kalau titik mampu terus. Sebab tu nama dia koma, sebab dia tak mati lagi. Kalau mati noktah. Mana kata dia berhenti sekejap je. Sebab dia ke alam lain sekejap. Tak sedar diri. Kadang-kadang makan tahun, 10 tahun, 20 tahun pun ada. Jadi orang koma, dia termasuk orang yang tidak akil. Bila orang tidak akil, tak wajib sembahyang pada dia. Jadi sebab tu orang tanya ulama, kalau orang tu koma, kemudian dia sedar, lepas koma tu, katalah 45 tahun koma, lepas tu sedar, macam biasa, normal balik, adakah dia perlu ganti 45 tahun yang dia tak sembahyang masa dia koma tu? Ulama kata tak perlu. Sebab apa tak perlu? Sebab 45 tahun masa tu tidak wajib sembahyang atas dia. Sebab apa? Sebab dia tidak akil. Tu. Kalau tanya kita memandai-mandai. Kena, kita kata. Mana boleh tak semayang, tak aci orang lain semayang, dia tak semayang. Dah. Ulama jawab bukan ikut perasaan, bukan ikut akal fikiran, tapi ikut ilmu. Tu beza ulama dengan ahli mamak. Baik. Jadi lagi masuk sesuatu yang tidak akil lagi. Apa lagi? Pitam, koma, hilang ingatan, gila. Apa saja yang menyebabkan akalnya tak normal. Ataupun orang tua yang terlampau uzur, sudah sampai tahap nyanyuk, dia tak ingat. Ada? Ada. Dia tua dah, umur kat 100 dah, 90 lebih, nak dekat 100. Tua sangat dah. Perempuan, nenek. Lepas tu cucu dia bawa jalan, naik kereta pergi makan, nak pergi belanja makan nasi ayam. Dia ikut naik, ikut jalan. Lepas tu cucu dia tanya, Tok ingat tak nama saya? Tiba-tiba Tok dia kata, mu siapa dia? Dia tak ingat. Dia tak ingat dah. Tapi dia sihat lah, tapi ingatan dia tak ada dah. Siapa ni? Dia kata, Tok tak kenal saya, dah Tok ikut saya kenapa?
Saya cucuk lah nama Ahmad. Oh, Ahmad ke? Dia kata. Oh, memanglah saya tak ingat sebab kita tak kenal lagi. Ni baru berkenalan, dia kata. Lah baru berkenalan pada cucu dia. Nah, tu. Jadi bila sampai tahap begitu, ini juga orang yang dikatakan tidak akil. Mana tak wajib semayang pada dia. Sebab orang macam ni payah dah. Dia tak tahu waktu semayang, dia tak ingat Zuhur ke tak Zuhur, dia tak tahu dah. Dia tak tahu apa dah. Sebab dia memori dia dah makin kosong. Tapi kalau boleh ingat-ingat lagi, itu masih lagi akil. Tapi kalau memang tak ingat apa dah, sebab uzur tua, itu dah dimaaf, maknanya dia tidak lagi berat wajib atas semayang dia, tak ada dah. Ada. Tapi selagi kita boleh ingatkan dia, kita kena ingatkan dia. Contohnya, dia bukan lupa terus, dia ingat-ingat lupa. Kan ada bahasa kita sebut, panggil ingat-ingat lupa. Maknanya orang ni bukan lupa terus, tapi dia ingat sikit-sikit. Dia kata, Tok, sekarang masuk dah waktu Zuhur, Tok semayang dah belum? Dia kata, belum. Ada. Jadi kita pun ajar ajar dia ambil uduk kalau dia boleh berjalan lagi, tapi kita kena duduk sebelah dia. Kita kena ingatkan dia. Okey, Tok basuh muka, dia pun basuh muka. Okey, basuh tangan kanan, dia pun basuh tangan kanan. Sampai ke semayang. Okey, Tok angkat takbir, Allahu Akbar. Lepas tu dia diam. Kita kata, Tok baca Fatihah, dia pun baca. Kalau dia tak boleh ingat Fatihah, kita kena bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dia pun ikut Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu masih lagi kena wajib semayang. Sebab dia ingat-ingat lupa. Yang ni lupa terus. Tok, angkat takbir. Cana takbir? Dia tanya. Dia tak tahu apa. Yang ni tak wajib dah semayang. Sebab yang ni memang dia tak masuk dalam kategori akil dah. Dia tidak akil dah. Jadi ya gitu je lah. Jaga je lah kesihatan dia. Ada kadang-kadang orang yang dah terlampau uzur, kan? Tua sangat. Jadi tak berat dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat wajib semayang baligh, bukan baligh. Banyak orang salah sebut. Bukan dengan huruf kha. Tengok situ dalam kitab sebut huruf ghain. Huruf ghain tu pun kena sebut betul, bukan ghin. Banyak orang sebut ghin, bukan ghin. Ghain nama dia. Jadi balam ghain, baligh. Baligh itu artinya cukup umur ataupun sampai had umur. Jadi bila dia sampai balik baru wajib semayang. Tak balik tak wajib semayang. Tapi ibu bapa wajib menyuruh anaknya semayang. Bila ibu bapa wajib ajak anaknya semayang mula umur 7 tahun. Bila sampai 9 tahun wajib suruh semayang. Itu beza dah. Yang 7 tahun wajib ajak semayang. Jadi ajak je. Dia semayang tak semayang tak tanggung dah. Ajak je. Adik semayang sebelah abah. Dia pun duduk. Kita pun angkat takbir, dia bukan angkat takbir, dia buat Ultraman. Ceceng gitu. Budak lah. Tak apa, tak belik lah budak. Kalau Tok Imam belik lah. Jadi 7 tahun kita ajak-ajak. Kita rukuk, dia lari main dengan kawan dia kat belakang. Terjun dalam kolah tu pun ada. Ada satu surau tu, 2 orang beradik lelaki. Memang hyperaktif. Dia terjun dalam kolah, berenang siap. Nampak? Nak nak buat macam mana budak-budak? Biar. Boleh marah gitu je lah. Nama pun budak-budak. Kita tahiyat akhir baru dia masuk balik, dia duduk. Itu ajak umur 7 tahun. Bila sampai 9 tahun, ayah wajib suruh. Bukan ajak dah, suruh. Ajak ni ajak je. Semayang. Itu je. Dia tak semayang, tak apa. Tapi kita ajak, maknanya mendekatkan dia. Tapi bila sampai 9 tahun, kena suruh. Dan kalau dia degil, boleh rotan di tapak kakinya. Walaupun waktu tu dia belum balik, tapi nak ajar dia suruh sembahyang tu. Kena tegas. Siapa kata dalam Islam tak boleh rotan? Nabi ajar suruh rotan. Rotan di tapak kaki. Tu. Ini kadang-kadang jenis mak bapak tak saya pun tak faham. Bila Sabtu Ahad, kadang-kadang mak dia nak kejut dah. Adik bangun subuh. Ayah boleh kata, tak baiklah, biarlah dia tidur, hari ni hari cuti.
Kan? Biar dia nak rehat sikit, biar. Itu namanya ayahnya bodoh. Takut nak sebut tu. Bodoh lah tu. Nah, sebab dia membiarkan anak dia jadi rosak. Nah. Dia kena ajar. Tak? Kalau gitu jadi macam mana? Kalau dia tak suruh anak dia semayang, ayah dosa, anak tu tak berdosa. Sebab anak belum balik. Kalau dah balik, baru dia tanggung dosa dia sendiri. Jangan main-main. Dan macam mana ayah nak suruh anak semayang? Ayah pun tak semayang? Ada? Ayah tak semayang? Ada? Dan macam mana nak suruh anak semayang? Ni. Baik. Jadi, mana dah tadi? Ketiganya balik. Cukup umur. Jadi paling minimum 9 tahun, paling maksimum 15 tahun ikut kalender Islam Hijriah, bukan kalender Mak Saleh tu. 9 tahun. Dalam jurang itulah. Maknanya kadang-kadang tak semestinya ada orang tu balik tepat 9 tahun. Kadang-kadang dia mungkin balik 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun, ataupun kadang 14 tahun baru balik, lambat. Jadi tempoh 9 tahun tu ayah kena suruh dia semayang walau dia belum balik. Dan yang tanggung dosa ayah, bukan anak. Anak tak tanggung lagi sebab dia belum balik. Tapi bila dia balik, contoh umur 14 tahun dia baru balik, baru keluar air mani. Bila dia balik, maka dosa pahala dia tanggung sendiri. Ayah tak tanggung dah. Mak tak tanggung dah. Kan? Jadi begitu. Dan kalau tak keluar-keluar langsung air mani, walaupun tak keluar air mani titik pun tak keluar, mimpi apa pun tak ada, perempuan darah haid pun tak menitik, tepat 15 tahun automatik balik. Walaupun tak keluar tanda. Sebab itu hukum yang telah ditetapkan. Tepat 15 tahun automatik balik kalau tak ada apa-apa tanda. Tapi kalau ada tanda, kira ikut tanda. Boleh tak? Kalau tak faham boleh tanya. Keempatnya yang mewajibkan sembahyang, iaitu suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, wajib sembahyang dia mesti suci daripada haid dan nifas. Maksudnya kalau ada haid dan ataupun ada nifas, maka tak wajib sembahyang baginya. Ini untuk perempuan. Perempuan kalau datang haid, hukum asal sembahyang tu wajib, tapi sebab ada haid bertukar wajib jadi haram. Jadi jangan sembahyang. Kalau dia nak warak sangat, nak sembahyang juga, hukumnya haram, berdosa besar. Tak payah kata sembahyang. Setengah pendapat ulama menyebut kalau dia ambil uduk pun haram, melainkan orang itu jadi adat kebiasaannya suka berwuduk, ataupun dia ambil uduk sebab nak tidur dan sebagainya. Itu tak apa. Tapi kalau dia niat wuduk sebab nak sembahyang, pada dia haid ataupun nifas, maka hukumnya haram. Wuduk pun haram, sembahyang lagi haram. Sebab tu di sini Islam nak ajar, jangan ingat sesuatu benda yang nampak baik kita boleh sekati nak buat. Kalau tak kena cara, yang baik jadi jahat. Sembahyang kan baik. Mana ada amalan yang paling baik melebihi daripada solat? Solatlah amalan paling tinggi. Dan nanti di hari akhirat, solat yang akan ditimbang dulu. Kalau elok solatnya, eloklah amalan yang lain. Buruk solatnya, buruklah amalan yang lain. Bergantung dengan solat. Sebab tu penting solat, jaga solat, itu paling mustahak. Kamu puasa pun, tapi kalau tak solat, puasa kamu tak dikira langsung di sisi Allah. Kan? Pergi haji tapi tak jaga sembahyang, tak ada apa haji. Umrah tak ada kira, korban lagi tak kira. Sebab sembahyang nombor satu. Walaupun sembahyang tu yang paling utama dan ibadat yang paling tinggi, ibadat yang paling hebat, tetapi kalau tak kena cara, boleh jadi berdosa. Mana tak kena cara? Dalam keadaan tidak suci, ada haid dan nifas, tiba-tiba pergi sembahyang juga, maka hukumnya haram. Walaupun sembahyang tu asal hukumnya baik. Jadi jangan ingat semua benda baik boleh pukul rata. Sukati kita nak buat. Tak, dia mesti ada cara dia, ada kaedah dia. Sebab tu kena mengaji. Bukan pakai ikut hentam, kena mengaji. Ada ilmu baru tahu, oh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Baik. Selesai nak? Yang kelima, yang terakhir, masuk waktu. Wajib, baru wajib sembahyang. Contohnya
subuh. Solat subuh memang wajib, tapi adakah wajib sekarang? Sekarang tak wajib lagi, sekarang haram. Bila wajib? Bila terbit bila dah masuknya fajar shadiq. Bila bermulanya waktu subuh, barulah waktu tu wajib semayang subuh. Adapun zuhur, asar, maghrib, isyak, waktu tu haram. Tak boleh semayang. Kalau kita semayang tak? Pas semayang isyak ni, kita tu imam pun toleh belakang, tu imam kata takut kita tak bangun pagi esok, kita subuh siap-siap lah ya. Pun semayang jemaah subuh, siap dengan kunut lagi baca. Berdosa semua. Sebab semayang subuh bukan pada waktu je. Sebab tu wajib semayang tu bila masuk waktu, baru hukumnya jadi wajib. Belum masuk waktu tak wajib. Andai kata ni dalam nanti kita akan masukkan dalam bab waktu juga, tapi saya cerita sikit. Andai kata kita semayang ni, tengah semayang tu ada orang lain masuk. Tiba-tiba orang tu kata, dah masuk waktu ke yang dia ni semayang ni? Contoh, kita tengah semayang tu tiba-tiba ragu-ragu, tak masuk lagi ke? Kenapa dia cakap macam tu? Batal semayang ni. Sebab tu sahnya semayang, dia kena jalan yakin waktu dah masuk. Yakin tahap paling tinggi zon. Sekurang-kurangnya dia berat kepada yakin memang dah masuk waktu. Kalau dia syak, ragu-ragu, masuk tak lagi, tak sah. Sebab tu kita kena yakin sungguh, tengok jam ke, tengok waktu ke dan sebagainya, tengoklah, tengok takwim ke, tengok cuaca ke dan sebagainya. Baru kita jangan ikut-ikut, jangan main bantai je. Jangan penat je. Dah dalam tahiyat akhir dah. Sikit lagi nak bagi salam dah. Kawan tu kata dah masuk waktu ke? Dia pun tiba-tiba ragu-ragu, batal semayang. Dia pun kata tak masuk lagi ke? Kawan dia kata, dah aku kan cakap dengan hang. Aku cakap benda lain, dia kata. Jadi dia pun kena ulang balik. Jadi semayang kena yakin lah. Bila orang cakap macam mana pun, orang kata tak masuk waktu lagi ke, dia yakin dah masuk waktu, teruskan semayang. Tapi kalau yang dia yakin tu sebenarnya tak masuk lagi, barulah semayangnya batal, walaupun dia yakin. Nak cerita ni tadi dah masuk waktu tapi dia tak yakin, batal. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Selesai syarat wajib semayang, habis. Ada beberapa soalan tentang syarat wajib semayang, 5 perkara ni. Ya. Akil. Okey. Bagus. Soalan sahabat kita tanya, bagaimana kalau orang yang hilang akal tapi disebabkan kecuaian sendiri? Contohnya, dia hilang akal sebab banyak sangat minum arak, ataupun banyak sangat isak dadah, akhirnya hilang ingatan ataupun hilang akal, tak waras lah, jadi gila. Ada. Kalau mereka main ais, selalu ais ni kalau terlampau kuat sangat, lama-lama dia boleh jadi sewil, jadi tak betul. Dulu di pondok kami ada kan, yang hujan je dia bersilat kat luar. Lepas tu dia cakap sorang-sorang, dia kata dia jumpa malaikat Jibril. Tak tahulah betul ke tak kan. Dia begitu. Jadi jenis begini memanglah tak wajib semayang pada dia waktu tu, sebab otak dia tak betul kan. Tapi bila dia dah sembuh, wajib dia qada semula semayang dia yang dia tinggal masa dia gila. Sebab apa? Sebab gila dia kerana kecuaian sendiri. Kerana dia sendiri yang menyebabkan dia jadi gila. Yang tak payah qada ni, yang tak perlu ganti semayang ni, kalau gila yang bukan dia sengaja. Contohnya aksiden, jatuh motor tu, hilang ingatan ataupun terus jadi gila ke, jadi tak berapa betul ke. Jadi bukan sebab dia, ataupun masa kecil ataupun kena demam panas teruk ke apa sebagainya sampai boleh jadi gila ke, sasau ke, itu tak apa. Iaitu masa dia gila tadi, sebelum dia sembuh tak perlu ganti. Itu. Boleh tak? Okey, baik. Boleh terus lagi? Ada lagi ke? Tak ada dah. Kemudian bermula syarat sah
nya sini, nya semayang tu. Itu 9 perkara. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Kitab Hidayatul Sibyan dia letak 9 syarat sah semayang. Kalau kitab Safinatun Najah dia letak 8. Tapi sebenarnya sama je. Yang penting kita faham setiap satu tu. Pertama, syarat sah semayang Islam. Macam tadi juga. Tapi apa beza syarat wajib Islam dengan syarat sah Islam? Ni, dengar. Syarat wajib sebelum dia semayang. Sebelum semayang tu dia nak tahu semayang ni wajib tak wajib ada. Pertama dia kena Islam baru wajib semayang. Kalau dia kafir tak wajib semayang. Katakanlah masa tu dia Islam dan dia kena wajib semayang, dia pun semayang. Tengah-tengah semayang dia jadi kafir, maka batal semayang. Tu maksud syarat sah semayang Islam. Boleh ke ustaz tengah semayang jadi kafir? Boleh? Tengah-tengah semayang tiba-tiba dia membayangkan salib, kemudian dia kata salib ni betul ni, dia kata dalam hati dia, batal semayang. Sebab apa? Batal akidah. Serta-merta batal akidah. Sebab dia iktikad begitu. Ataupun tengah-tengah semayang kan, tu imam baca ayat-ayat hukum. Contoh tu imam baca, jumpalah ayat tilka hududullah, dia yang jadi makmum kat belakang, dia kata aku tak percaya hudud, kafir terus waktu tu. Jadi kafir, batal semayang, tak sah semayang. Itu yang maksudnya syarat sah semayang. Yang pertama Islam. Sebab kemungkinan mula di Islam tiba-tiba jadi kafir, maka batal. Tapi kalau dia tetap Islam dia, semayang dia sah. Itu yang pertama. Yang kedua, akil. Macam tadi juga. Cuma nak bagi faham, syarat wajib dia sebelum semayang. Syarat sah ni tengah semayang. Okey, itu beza dia. Jadi syarat wajib tadi dia akil, maknanya dia waras. Tapi tengah-tengah semayang tu tiba-tiba hilang akil, maknanya tak berakal. Ataupun tengah-tengah semayang tiba-tiba jadi gila. Tu imam waladdallin, amin, imam jerit kuat sangat, amin, terkejut dia gila terus. Jadi gila waktu tu batal semayang. Amin gitu kan. Dah jadi sacau, tak ingat baik. Kadang-kadang ada orang macam tu. Ada orang dia kadang-kadang dia jadi waras dengan sebab ada ubat. Tiba-tiba bila kesan ubat tu habis, dia gila balik. Jadi kalau tiba-tiba gila tu dalam keadaan dia tengah semayang, semayang dia batal, semayang dia tidak sah. Itu boleh tak? Itu yang kedua, akil. Ketiganya, syarat sah semayang, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Diri dia mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Mana kata tak terkentutlah ada wuduk dan juga dah mandi wajib kalau berhadas besar. Tiba-tiba dia berjunub, lepas tu dia semayang, tak sah semayang. Ataupun tengah semayang terkencing, batal semayang. Walaupun terkencing tu bukan keluar habis semua, setitik je, tak tahan sangat, duk kemut terkeluar juga, batal semayang. Itu hadas kecil lah. Ada hadas besar ni dalam keadaan berjunub. Ada juga dalam kitab Sabilal Muhtadin, kitab fiqah yang lebih tebal, dia siap buat contoh. Tengah-tengah semayang keluar air mani. Macam mana pelik sungguh dia. Ngangah semayang tu agaknya perempuan awek seksi lalu ke depan dia semayang, dia pun tertengok, agaknya dia dia tengok tu tiba-tiba terkeluar air mani waktu tu, batal semayang sebab berhadas besar. Tu contoh. Tapi tak ada lah, jarang-jarang kot berlaku itu. Cuma ulama buat contoh. Dia dalam bab fiqah ni macam tu. Dalam bab fiqah ni ulama akan fikir 1001 masalah, yang kadang-kadang masalah tu pelik-pelik. Sebab andai kata berlaku. Dia sampai begitu. Jadi hadas kecil dan hadas besar membatalkan solat. Kalau dia tengah semayang baru dia teringat dia tak ambil uduk lagi, macam mana nak buat? Kalau makmum tak apalah, dia keluarlah. Tapi kalau jadi imam, jangan teruskan. Walaupun mungkin waktu tu kita dah sampai di tahiyat yang akhir, keluar. Saya pernah berlaku kat diri saya sendiri. Sebab saya ingatkan saya dah ambil uduk siap-siap kat rumah. Rupanya tadi sebab
takut terlambat, saya tergopoh-gapah, tak ambil uduk lagi, saya siap pakai baju terus naik kereta. Sampai kat masjid, orang dah nak semayang dah, kan? Tengok pula Tok Imam tak datang, dia suruh saya jadi imam. Saya pun jadi imam. Tengah semayang tu tak ada ingat langsung sampai tahiyat akhir. Sampai tahiyat akhir dah, innaka hamidun majid, sampai situ dah. Nak tinggal lagi bagi salam, tiba-tiba baru teringat, bila masa aku ambil uduk? Tadi keluar rumah mana ada ambil uduk lagi? Oh sudah. Itu macam mana nak buat? Bangun dan keluar. Jadi orang yang di belakang imam, bila tengok imam bangun, jangan buat relax gitu, buat khusyuk dia. Kat 4 jam situ, bila siapa nak pergi salam? Nampak? Habis macam mana nak buat? Tak payah pergi ke depan. Orang yang belakang imam, automatik dia keluarkan suara dengan kuat, Assalamualaikum, bagi salam. Tak payah mula balik daripada awal. Sebab yang hanya tak sah imam, makmum semua sah. Sebab apa? Sebab makmum tidak tahu imam tak ada uduk. Kalau makmum tahu lagi awal imam memang tak ada uduk, maka makmum tak sah ikut. Tapi kalau makmum tidak tahu, itu dimaaf, maka semayang makmum tetap sah. Jadi teruskan aja. Jangan tanya, imam pun bangun, dia ni. Tak payah tanyalah, tanya batal lah. Biarlah imam tu jalan. Ni siap toleh. Tak payah. Ya, kita buat kerja kita. Habiskan selesai semayang kita. Dah, Tok Imam tadi ganti lah balik. Dia dah ambil uduk, datang balik semayang. Jangan buat dek itu ya. Mana dah tahu malam-malam Jumaat, mangat-angat semayang, baca surah sajadah, bukan main, sujud sajadah. Lupanya tak mandi lagi. Ada. Tapi kalau dah sampai salam, makmum memang salah, dia tak sah. Tapi tang mana kita ingat, tang tu kita batal. Selagi tak ingat, terus je lah, sebab dah tak ingat. Tapi masih ingat, kalau tanya rukuk-rukuk lah. Sebab tu makmum belakang imam tu mustahab, sebab dia co-pilot. Bila pilot tak ada, dia automatik tempat ganti. Bukan orang lain, jangan yang belakang, dia yang belakang imam. Sebab tu situ hot seat. Mana-mana masjid, mana surau, situ orang paling takut nak duduk. Bila Tok Bilal kamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, sini penuh kanan penuh, kiri penuh, tengah tu tak ada. Tolak pula, sini. Ada takut ni, sebab takut jadi imam batal. Naim. Dia kata bukan tak boleh ganti, Ustaz. Boleh ganti imam, tapi bahagian wirid tu tak ingat ni dia. Habis semayang kan kena baca wirid, jadi tak ingat. Dan wirid bukan wajib. Assalamualaikum macam doa tu pun tak jadi haram. Cuma orang kata awalnya itu je lah. Dan kata kalau nak baca, mau baca. Nak dah doa pun tak ingat, Ustaz. Dah apa susah baca doa makan? Betul tak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mana dia sebut makan dalam doa tu? Betul lah. Apa makna dia? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah bagi kami. Razaqtana, akan rezeki kami. Dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Salah doa gitu. Cuma pelik lah. Ni apa baca doa makan ni? Kalau di Malaysia baca itu pelik, tapi kalau di Arab tak pelik, sebab orang Arab faham bahasa. Dia minta keberkatan dan minta jauh daripada api neraka. Dah apa salah doa? Ada. Boleh Tok Imam pandai baca doa makan je. Cepat sikit makan. Baik. Mana tadi? Tadi suci pada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian selesai. Kalau kentut, macam mana kentut? Kentut membatalkan wuduk, maknanya jadi hadas kecil. Okey, dalam hadis Nabi sebut, keluar kamu daripada saf sembahyang bila kamu kentut. Kemudian sahabat pun tanya, macam mana? Nabi kata bila ada bau dan ada bunyi, maka itu jadi syarat bagi ulama. Ulama kata sahnya kentut itu, kentut pun ada syarat juga. Syarat sah kentut. Sahnya kentut tu dengan dua syarat. Mana dua syarat? Bila ada bunyi atau ada bau. Tapi kalau bunyi tak ada, bau pun tak ada, tak payah layan, teruskan je semayang. Boleh jadi tu bukan kentut, tapi mainan setan.
Bila kita semayang, akan ada seekor iblis, yang nama iblis ni namanya waswasah nama dia. Iblis ni ada nama-nama dia juga, sebab dia ada pangkat-pangkat dia. Jadi iblis yang kacau orang semayang namanya waswasah. Tugas dia nak bagi waswas. Sebab tu disunatkan kita sebelum semayang baca Qul a'udzu birabbin nas, supaya minta berlindung daripada Allah. Jangan kita dalam semayang nanti kena ganggu dengan iblis waswasah yang akan kacau, bisik kat telinga kita. Dia duk main, dia akan masuk, kata ulama, dia akan pergi kat lubang punggung kita. Iblis ni dia boleh berubah bentuk, kecil, besar. Jadi dia boleh muat masuk dalam lubang punggung kita. Dia yang masuk dalam tu. Dia yang jalan, bukan kentut, dia yang jalan. Bila dia jalan, kita terasa. Kita ingat kentut, kita kita berkata astagfirullahalazim, batal lah. Padahal tak kentut pun, dia yang buat main. Kita ambil wuduk, masuk balik, dia kacau lagi. Keluar lagi, dah 14 kali ambil wuduk. Dah kali kering air kolam. Dia seorang yang ambil wuduk. Jadi tak payah layan. Ulama kata dah, ni ilmu. Tak ada bunyi, tak ada bau. Tapi jangan dah bunyi pun buat relax. Pum bunyi. Berombak kain melekat. Steady. Tak, bukan aku. Padahal koyak dah kain melekat dia. Dah apa? Tu batal dah. Kan? Ataupun memang ada bau petai. Kan? Yang sebelah juling lah mata, yang sebelah kiri darah hidung dah bau ni. Kan? Dia kata bukan aku kot ni, bukan aku. Apa dia yang makan petai tadi? Dia tahu. Dia lah tu. Jangan awak relax situ semayang. Siapa yang dah batal semayang dia, kemudian dia teruskan semayang, hukumnya berdosa besar. Setiap perbuatan dalam ibadat dia akan jadi dosa. Dia rukuk dosa, dia iktidal dosa, dia sujud dosa. Sebab apa? Sebab dia dikira bermain-main perbuatan solat. Bila dah batal, kena keluar. Kalau rasa tak boleh keluar, sekarang ni tak apa, senang. Sebab semayang jarak-jarak, jadi ada celah-celah, kita boleh celah. Kalau dah kembali macam normal balik, semayang rapat, terlampau rapat kat tu, tak ada ruang untuk kita keluar, maka kata ulama, sunat duduk. Kita batal lah ni, duduk diam, duduk sila, duduk kat tempat kita tu. Nak keluar tak boleh, pintu depan tak ada, tingkap pun tak ada, nak terjun, kita pun duduk je lah, duduk tunggu sampai orang habis semayang, baru kita keluar pergi ambil uduk. Tapi keluar cepat-cepat, lagi mesti ramai yang tanya, awak duduk je tadi. Kan banyak nak kena jawab kan. Ya, macam mana tak dengar? Kalau hari Jumaat dia kena ganti dengan Zuhur, sebab dia tak dapat Jumaat, sebab dia batal dah semayang Jumaat dia. Dia tak boleh nak buat semayang Jumaat juga. Siapa nak baca khutbah untuk dia? Kan? Mana boleh main dengan 2 rakaat seorang-seorang situ je. Tu. Sebab itulah Nabi pesan dah, kalau nak terkencing, kencing dulu puas-puas. Nak terberak dulu puas-puas. Nak buat apa pun sebelum semayang, buat bagi habis. Itu juga kadang-kadang, pertama cakap, kadang-kadang buang air kecil dan buang air besar, kadang-kadang hukumnya jadi sunat bila nak semayang. Bila kita takut mengganggu semayang kita, kita selesaikan segala masalah-masalah perut kita. Dengan selesaikan tu boleh pahala, sebab nak jaga solat. Selesaikan tu, nak kencing ke apa, jangan duk main tahan-tahan. Nanti dia kacau dalam semayang, dah dia tak khusyuk, jadi terkemut-kemut lah, apalah kan. Baik. Kemudian lagi keempatnya, suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Yang ni sedikit panjang syarahan dia. Yang pertama, suci. Suci ni maknanya bukan maksud kotor. Bersih lawannya kotor, suci lawannya najis. Beza tu. Setiap yang bernama najis pasti dia kotor dan tidak suci. Tetapi setiap yang bernama kotor belum tentu najis. Boleh faham? Setiap najis pasti kotor. Mana najis? Taik mesti kotor, takkan nak kata tak kotor kan. Walaupun dia buat gumpal-gumpal, buat bentuk bunga sekalipun, tetap kotor sebab najis kan. Tapi kalau benda kotor, tak semestinya najis. Contoh apa benda kotor? Pomen duk di pen ni,
celik habis minyak-minyak hitam kat atas muka. Tengok rupa kotor tak? Kotor. Tapi najis tak? Tak najis. Sebab tu bukan tai. Itu benda elok, benda biasa, tak ada apa. Tu. Lepas tu kadang-kadang jangan bagi alasan. Orang yang buat kerja pomen dan sebagainya ni, dia kata tak boleh semayang Ustaz, kotor. Lah, kotor boleh semayang, yang tak boleh semayang najis. Siapa kata kotor tak boleh semayang? Tu kena faham, biar beza. Mana yang dinamakan najis, mana yang dinamakan kotor. Nah, kita jatuh ke tanah, habis jubah ni, ataupun kena lecak air melecak, habis kotorlah baju. Kotor tapi bukan najis, boleh sembahyang tak? Boleh. Tu kena faham kan. Ni bagi alasan, padahal memang balok liat nak sembahyang, macam-macam alasan bagi. Kotorlah apalah, padahal bukan badan dia kotor, hati yang kotor. Tu tak boleh sembahyang tu. Jadi itu maksud dia suci. Bila suci maknanya tidak ada najis, itu maksud dia. Suci badan. Jadi di sini dia sebut 3, badan, pakaian, tempat. 3-3 ni lain. Dengar betul-betul. Pertama badan. Badan ni maksudnya anggota badan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jangan ada najis padanya. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Salikin, ulama banyak berpendapat, memegang pendapat wajib istibrak. Tahu istibrak? Berdehim ketika selepas habis kencing, buang air kecil. Kita kencing, habis dah kencing hukumnya wajib. Sebahagian besar ulama berpegang wajib, sebahagian kecil je kata sunat. Tapi kebanyakan ulama kata wajib. Sebab apa? Sebab ada satu peristiwa, Nabi berjalan, Nabi nampak ada kubur, Nabi ambil, pelepah tamar, Nabi cocok. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, pokok ini akan mendoakan dan berzikir untuk si mati, kerana si mati dalam kubur ni sedang kena seksa. Sahabat tanya, kenapa dia kena seksa? Sebab masa hidup dia tidak istibrak. Dengan sebab tak istibrak, akan ada orang yang akan diseksa di dalam kubur. Lepas tu jangan main-main soal istibrak. Nampak macam remeh, jadi kena kan. Tapi ulama khilaf dalam bab berdehim. Istibrak wajib, cumanya makna istibrak itu ialah memastikan air kencing tu keluar habis. Tu makna istibrak. Jadi salah satu cara yang paling berkesan dengan berdehim. Tapi kata ulama, sekiranya ada cara lain yang boleh menyebabkan air kencing tu keluar habis, boleh dipakai cara tu. Contohnya dia dengan cara melompat, boleh. Dia kata kalau berdehim pun tak keluar habis, Ustaz saya ni payah, habis berdehim nak keluar, nak tekak dah, tak keluar juga ni. Bukan air kencing keluar, nak tekak nak keluar ni. Habis macam mana nak buat? Saya buat cara lompat. Lompat tu. Asalkan dengan cara buatan dia tu, dia yakin air kencing akan keluar habis. Ada orang bertenggong, ikutlah dia nak break dance ke dalam bilik air tu sekati dia. Asalkan dia yakin air kencing tu akan keluar habis. Jangan dibiarkan akhirnya bila dia semayang, tiba-tiba masa rukuk air kencing keluar, gitu. Batal semayang, sebab badannya bernajis. Lepas tu dia buat relax. Kadang kita rasa kan, habis-habis semayang nak balik rumah, kita pun ambil, minta maaf cakap lah, kita dah dewasa kan, kita ambil pun spender kita, dicium bau, ada bau hancing. Maknanya masa semayang tadi air kencing keluar. Mana sah semayang kan? Tapi kebanyakan kita buat tak kisah benda ni. Kita cek ada bau ke tak ada ke kan. Kita buat tak kisah. Padahal tantah silap-silap berapa banyak dah rakaat semayang kita ni tak sah di sisi Allah. Wajib qada balik semua tu. Jadi kena jaga betul-betul. Itu maksud badan, jangan terkena. Ataupun dengan makna lain, kita semayang, dekat tikar sejadah kita tu ada najis, tengah-tengah semayang kita sentuh dia. Kalau berpindah najis tu pada anggota badan dia, maka batal semayang dia. Tapi kalau tidak berpindah, tak batal. Berpindah ini syarat dia najis mesti basah. Salah satu basah, maka akan berpindah. Tangan kita basah, pegang najis yang kering, berpindah najis. Bila berpindah, batal. Kalau tangan kita kering tapi najis tu basah, berpindah juga. Yang tak berpindah sama-sama kering. Tangan kita kering, najis tu pun kering, kita tersentuh, tak batal. Kenapa tak batal? Sebab tak berpindah najis.
Tapi jangan duk pegang relax itu. Kalau pegang relax itu batal. Dia tak sekejap alamak macam tu. Itu tak apa. Nah. Ni siap ramah lagi ramah. Tu batal. Nampak? Kan? Jadi itu suci badan. Yang kedua, dan pakaian. Pakaian ni kena dengar betul-betul. Lagi-lagi surau ni. Sebab dia pakai mic macam ni. Makna pakaian dalam sembahyang bukan baju seluar je. Tapi makna pakaian dalam solat, dalam kitab fiqh yang lebih tebal, dia sebut makna pakaian dalam solat ialah bergerak kita, bergerak dia. Itu maksud dia. Faham apa maksud bergerak kita, bergerak dia? Bila kita bergerak perbuatan sembahyang, benda tu bergerak tak? Kalau dia bergerak, itu dipanggil pakaian. Kalau kita bergerak tapi dia tak bergerak, tak pakaian. Jadi sejadah pakaian tak? Sejadah dikira pakaian ke tidak dalam sembahyang? Tak, sebab bergerak kita, sejadah mana bergerak? Duk diam situ. Tapi kalau macam saya sembahyang, saya letak kain atas bahu saya. Saya bergerak, dia bergerak tak kain ni? Bergerak, maka kain ni jadi pakaian. Boleh faham? Ataupun dia jenis amal, suka amal pakai serban, tapi tiba-tiba serban dia tertinggal. Katalah contoh, lepas tu ada orang bentang macam kat Masjid Berwah tu, kain putih panjang kan, dia pun kata tak boleh lah, rasa kekok lah semayang tak pakai serban. Dia pun ambil kain tu, dia buat lilit. Tapi kain tu panjang lah, lilit lah sekali sampai kat ujung tu. Nah, dia dah ikat dah, tinggal yang ujung-ujung tu dia tak ikat lah. Tapi yang ujung tu dia buat lapik untuk semayang. Sah ke tidak? Ulama jawab, kalau kain yang duduk di lantai tu tidak bergerak bila dia bergerak dalam semayang, maka sah. Tapi kalau kain tu bergerak sekali, maknanya dia sujud atas pakaian. Sujud atas pakaian tak sah. Tapi kalau kain tu tak bergerak, walaupun bersambung dengan kepala dia, tapi kain tu tak bergerak, kalau dia bergerak, maka kain tu tidak dipanggil pakaian. Boleh faham? Dia gitu. Lagi mic, wire ni, bila kita bergerak dalam sembahyang tu imam, wire ni bergerak tak? Maka wire ni dikira pakaian dalam sembahyang. Sebab tu kalau perasan, di Mekah dan di Madinah, sistem mic mereka tak pakai mic wire, dia pakai mic stand. Ada 3 biji ke atas, 3 biji lagi kat bawah untuk bahagian sujud, 3 atas untuk bahagian berdiri. Dia pakai mic stand, dia tak pakai mic ni. Sebab kalau ada najis pada wire ni, sembahyang tu batal. Sebab apa? Sebab wire ni dikira pakaian. Kan dia kata ni suci dari najis daripada badan dan pakaian. Pakaian ni termasuk pakaian. Jadi kadang-kadang wire ni kita mungkin tak perasan, ada taik cicak melekat, atau ada taik burung melekat. Kadang-kadang taik burung lama dah kerah dah tu, dah ada warna putih-putih kan. Tak kira lah, melekat kita buat semayang, tak sah semayang, sebab pakaian itu ada najis. Kena ambil tahu benda ni. Sebab tu paling nak selamat, kalau boleh guna mic yang tidak ada wire, paling nak selamat. Tapi kalau tak ada ni pun terpaksa juga pakai yang ada wire. Pastikan cek dulu sebelum nak semayang, tengok lebih kurang dulu ada tak najis. Kalau ada najis, bersihkan, lap je lah, basuh, gitulah. Tak ada masalah kan. Basuh wire, jangan basuh dengan PA sistem, hancur terus je lah. Nampak meletup terus lagi. Basuh wire. Sebab najis. Lap saja tak madai. Lap bukan cara menyuci najis. Nanti kita belajar dalam bab taharah, cara menyucikan najis. Kena pula ada cara-cara dia, bukan main ikut suka. Itu pakaian. Yang terakhir, dan tempat semayang. Apa makna tempat semayang? Makna tempat semayang, bila kita semayang, mana tempat yang kita sentuh, itulah dipanggil tempat semayang. Bukan sejadah, bukan. Tempat semayang ni tempat yang kita sentuh dalam semayang, tu panggil tempat semayang. Mana? Masa berdiri, tempat semayang kita mana? Tapak kaki. Okey, masa rukuk, tapak kaki lagi. Masa i'tidal, tapak kaki lagi. Masa sujud,
yang apa nama 7 anggota sujud tu. Yang semua yang terkena lantai tu, itulah dipanggil tempat sembahyang. Jadi kalau tempat sembahyang ada najis, tak sah. Tapi kalau bukan pada tempat sembahyang, sah. Contoh, ada najis dekat tengah-tengah sejadah, bertepek tahi lembu. Mana datang lembu tak tahu. Nah, lembu sembahyang sunat agaknya situ, lepas tu ada tahi situ, kat tengah-tengah sejadah. Masa berdiri dia kena tak tahi tu? Tak kena, sah lagi sembahyang. Rukuk tak kena. I'tidal tak kena. Sujud, masa sujud tengok kena tak kena. Dia duduk tengah ni, dia sujud sini, kat tengah ni, baju pun tak kena, badan dia pun tak kena, tapi duduk sipi-sipi lah, tapi tak kena, sah sembahyang. Sebab apa? Sebab bukan kena tempat sembahyang. Tu kena faham. Tapi kalau tahi lembu tadi tu duduk atas bahagian sejadah, bahagian atas, bahagian kepala, sujud tepek tu atas muka, tu memang confirm batal lah. Yang kata tak batal, padahal tahi melekat ni tak batal. Nah, ada. Tu kena faham. Itu dipanggil tempat sembahyang. Daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Dan bila Syekh sebut najis yang tiada maaf akan dia, ini bermakna mafhum mukhalafahnya, najis itu ada dua. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Dia najis, kategori najis, maknanya kotor, najis lah, tak elok. Tetapi ada najis yang diistilahkan sebagai najis yang dimaafkan, ada istilah najis yang tidak dimaafkan. Macam mana nak beza? Nanti dalam bab dia. Saya tak nak urai malam ni. Sebab muka pun dah lain macam dia sorang-sorang. Sebab nak urai tu panjang tu. Dia ada bab dia. Nanti dia sampai bab dia ada cerita tentang najis yang dimaafkan. Jadi bila najis yang dimaafkan, maknanya sah sembahyang. Kalau najis yang tidak dimaafkan, baru tak sah sembahyang. Okey? Nanti kita akan tengok. Jadi kena datang selalulah kuliah, baru tahu. Bagi semua tak datang dah Fani. Kelimanya, masuk waktu. Yang kelima, syarat sah sembahyang, masuk waktu. Itulah saya sebut tadi, kalau tak masuk waktu lagi, lepas tu dia sembahyang, tak sah. Walaupun dia confident, tak boleh. Walaupun dah masuk waktu tapi dia ragu-ragu masuk waktu, pun tak sah. Jangan ragu-ragu. Keenamnya, menghadap ain kiblat. Okey, baik. Inilah pentingnya kitab lama. Sebab dia tulis spesifik, sebiji-sebiji dia tulis. Menghadap ain kiblat. Apa makna ain kiblat? Di sini ulama hurai. Makna ain kiblat ialah dada. Jadi bila sembahyang, dada ni kena sentiasa menghadap kiblat. Kalau dada ni lari daripada arah kiblat, batal sembahyangnya, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Tetapi anggota yang lain selain daripada dada, kalau tak menghadap kiblat, sah sembahyang. Itu kena jelas. Contoh tengah sembahyang, kepala dia tertoleh, sedap sangat bau lauk, tertengok, tengok lauk apa. Tengah sembahyang, galik tengok. Jadi dengan pusing kepala tak batal sembahyang. Tapi kalau pusing dengan badan-badan, batal sembahyang. Walaupun kepala tak pusing, kepala tegak, badan yang pusing, batal sembahyang. Punggung pusing, tak batal lagi. Walaupun badan dia, mana dah tahu dia boleh fleksibel badan dia, dada memang hadap kiblat, tapi kaki pusing habis 180 darjah, pusing ke belakang terus, sah lagi sembahyang. Kalau contoh lah. Tapi tak adalah orang macam tu. Jadi itu dia. Jadi ain dada. Sebab itu ulama pesan, bila kita nak bagi salam, jangan ulama ajar, bila nak bagi salam, sudahkan yang wajib dipandang hadapan. Contoh ni tahiyat kan, Assalamualaikum, sampai kum, sebab kum tu yang wajib. Warahmatullah tu sunat, baru toleh warahmatullah, baru toleh. Sebab apa? Sebab takut masa kita toleh tu dengan dada-dada tertoleh. Bila dada tertoleh, batal sembahyang. Tapi ulama sebut, kalau kita dah bagi salam sampai kum dekat depan, lepas tu kita toleh tu, kita sebut warahmatullah, silat-silat dengan badan-badan toleh, sembahyangnya sah. Sebab dia dah selesai buat perkara yang wajib. Yang sunat tu tak apa, dimaaf.
Yang kita takut ni, kita bagi salam masa wajib tu. Nak bagi salam tu, Assalamualaikum. Kita nak, masa kum tu kita dah pusing. Pusing-pusing dengan badan-badan sekali. Padahal salam ni pusing palanya, dia pusing dengan badan-badan. Batal semayang. Padahal dah tahiyat akhir dah. Sikit lagi nak habis dah. Dah kena ulang balik semayang daripada awal. Jadi itu kena faham. Tadi saya sebut menghadap ain kiblat ni, kalau lari daripada ain kiblat, sama ada sengaja atau tak sengaja, batal semayang. Contohnya tengah semayang, datang budak-budak main. Biasalah kadang-kadang budak-budak dia main kejar-kejar, langgar kita. Bila langgar kita, kita tak boleh nak belen, kita pun terganjak gini, dada kita lari ke arah sini. Jangan teruskan semayang, batal semayang. Dan semayang balik, angkat balik takbir. Tapi pukul dulu budak tu. Jentik. Sebab engkau lah. Contoh kan, jangan terus ini terus sambung balik, mana boleh, batal dah. Dah tak ngaji, kena ngaji. Baru tahu. Baik, mana dah tadi? Menghadap ain kiblat. Ketujuhnya, menutup aurat. Saya nak habiskan sikit je, boleh? Boleh lah, dah lagi nak Ramadan dah, mana ada ni dah kuliah kan, ni kuliah last. Lama sikit tak apa. Ada makan kan? Kita ada? Ada? Ada makan, risau apa? Nah, yang ketujuh, menutup aurat. Mana aurat? Panjang pula cerita bab aurat. Aurat dalam sembahyang, aurat ni dia lain keadaan, lain aurat dia. Aurat dalam sembahyang paling minimum bagi lelaki dari menutup pusat sampai ke lutut, itu paling minimum. Aurat perempuan tutup semua sekali, melainkan nampak muka dan tangan, tapak tangan. Itu paling minimum tu, bukan maksimum, minimum. Paling maksimum pula, mengikut kehendak mazhab kita Imam Syafi'i, kalau lelaki tutup semua sekali, melainkan mata. Mata je buka, mulut pun tutup, ambil kain tutup hidung. Mata dengan tangan-tangan pun tutup, kaki pun tutup. Sebab tu ada, kalau kita bahasan, ada ulama yang pakai sarung tangan dan pakai stokin kadang-kadang, sebab dia nak beramal. Jadi dia gitu. Tapi tak apalah, kita pakai minimum pun tak apa. Ataupun pakai pertengahan maknanya adalah baju. Ataupun kita pakai tutup hujung-hujung. Itu mazhab lain. Dia pegang, tutup hujung-hujung, tutup pergelangan tangan, nak tutup bahagian tengkuk dengan bahagian kaki. Dan kalau boleh, jangan sembahyang pakai baju lengan pendek. Apatah lagi kalau tak berbaju. Tapi sembahyang sah, cuma tak ada adab. Adab tak elok. Nak pakai baju lengan pendek. Kalau tok-tok guru tua, tok-tok guru lama, dia marah. Kalau ada nampak dia pergi masjid, tiba ada orang pakai baju lengan pendek, pakai t-shirt, apa habis sembahyang dia marah, dia tengking. Macam ni ngadap Tuhan. Dia marah. Untuk guru lama, dia ni garang. Untuk guru kami gitu kan. Yang orang sekarang mana boleh tegur. Tegur dia bagi penampar kan. Dan nak betulkan dia, bagi jadi elok. Baik, menutup aurat. Kalau tengah-tengah sembahyang aurat terbuka tiba-tiba, kerana setengah masjid dia pakai kipas ni pun kuat dah. Ada setengah masjid dia pakai kipas helikopter punya kipas besar. Sekali dia pusing tu berselak kain ni kan. Tengah-tengah sujud pula, dah lah dalam tak pakai kan. Sujud khok kain tu naik, habis ngapak dengan punggung-punggung. Batal tak sembahyang? Tak batal lagi. Kalau cepat-cepat dia tutup, dia pun terbuka, dia pun tutup cepat-cepat. Selagi tak bergerak 3 kali berturut-turut, kata ulama. Jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Jangan macam tu. Yang tu dah batal. Sebab dia batal bukan sebab aurat, batal sebab bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi dengan satu tangan, sup gitu. Tak batal. Dan dia boleh teruskan semayang lagi. Begitu juga dengan muslimat. Perempuan, kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh. Kain sarung tu jahit bahagian bawah. Jahit bahagian bawah. Orang dulu-dulu buat macam tu. Sebab takut kaki terkeluar. Sebab kaki aurat dalam semayang. Bila kaki terkeluar, batal semayang. Nampak kulit kaki, batal semayang. Jadi jahit bawah, buat jadi macam guni. Tahu guni? Jadi sarung gitu.
Tapi bila nak keluar makan, buka lah, jangan sarung jatuh tergolek tangga tu. Kan? Ada. Jadi bila dah sarung gitu, kaki kita tak keluar dah lah. Kan? Tu. Kalau terselak, katalah dia tak jahit bawah, kaki dia terselak, nampak aurat, tak batal lagi. Kalau cepat-cepat dia tutup. Kalau dia biar, batal. Kata, baru sejuk sikit kaki, dia kata. Kan? Batal semayang. Kalau cepat-cepat tutup, tak batal. Samalah, tak kira lah rambut terkeluar ke apa, pakai ni tudung, lepas tu sunat pakai anak tudung, baru rambut ni tak terkeluar. Tapi kalau terkeluar, nak kita pun segera tutup balik, tak batal lagi. Tapi kalau dibiar, batal semayang. Laki pun sama, perempuan pun sama, bahagian menutup aurat. Tapi ikut masing-masing punya kaedah lah. Ke-8-nya, mengetahui akan kaifiat semayang. Yang ni yang berat ni. Tapi dalam kitab Ilatul Sibyan sebut, setengah kitab lain tak sebut yang ni. Tapi dalam kitab ni sebut. Kalau kami di pondok ikut kitab ni, syarat sah semayang, orang tu kena tahu cara semayang. Kaifiat tu maknanya cara. Kalau dia tak tahu cara semayang, dikhawatiri semayangnya tidak sah. Maka ulama hurai pula, apa maksud tahu cara semayang? Tahu semayang ni ada rukun, ada sunat. Dia tahu semayang ni ada rukun-rukun dia dan ada sunat-sunat dia. Bahagian orang awam paling tidak dia kena tahu dalam semayang ada rukun, ada sunat, walaupun dia tak tahu mana rukun, mana sunat. Maka dia pukul semua rukun. Dia kata doa iftitah pun rukun, kan? Semua rukun. Bacaan tasbih dalam rukuk pun rukun. Itu bagi orang awam, sebab dia tak erti beza. Tapi bagi orang yang mengaji ilmu agama, dia kena tahu beza. Mana rukun, mana sunat. Dalam sunat pula pecah dua. Ada sunat abad, ada sunat hai'ah. Kalau orang yang berilmu tak tahu, berdosa dia. Sebab dia mengaji dah, tapi dia tak tahu. Macam tuan-tuan, sebelum datang mengaji, dikira orang awam. Datang dah mengaji, malam ni saya ajar, bukan orang awam dah, orang alim. Jadi orang alim, dia kena tahu mana rukun, mana sunat. Tak tahu, boleh berdosa. Sebab ni, mengetahui cara kaifiat semayang. Sebab tu orang yang dia tak tahu, dia main ikut je orang semayang, dikhawatiri semayangnya tak sah. Itu yang banyak tu, tahiyat akhir kepala sengit. Ikut mana? Kitab mana sebut kepala sengit? Dia bukan ikut kitab, dia ikut orang. Bila ikut orang, dikhawatiri semayang tak sah, sebab tak tahu kaifiat semayang. Ni banyak ni, main buat aja semayang. Ada Sami Allahu liman hamidah, tangan bergoyang, pukul kain pelikat dia. Nak bagi salam, hangguk assalam, campak kopiah ke depan. Ambil mana ni? Mazhab mana aja? Kitab mana sebut? Main buat je. Ada. Jadi kalau ni, batu pula angkat tangan. Tiap-tiap rakaat angkat tangan. Nak angkat tangan ni, dia pada tempat dengan dua syarat. Adanya tahiyat awal dan rakaat kedua nak ketiga, baru ada angkat tangan. Lain daripada tak ada angkat tangan. Dalam bab daripada sujud nak bangkit berdirilah. Dalam takbiratul ihram angkat tangan. Daripada rukuk, daripada berdiri turun rukuk angkat tangan. Daripada rukuk nak iktidal angkat tangan. Tu tiga. Yang keempat, dan lepas tahiyat awal dan daripada rakaat kedua nak ketiga ada angkat tangan. Lain daripada tu tak ada angkat tangan. Dia angkat juga, dikhawatiri semayangnya batal. Sebab apa? Sebab bergerak 3 kali berturut-turut. Ini rakaat satu nak kedua angkat juga. Kan sujud rakaat satu, nak naik berdiri rakaat kedua, Allahu akbar, dia angkat tangan. Angkat tangan tu lebih dah tu. 1, 2, 3, 4. 4 pergerakan, batal semayang. Sebab tempat tu bukan sunat mengangkat tangan. Kenapa angkat tangan? Tak ada sunat situ. Kena belajar, kena tahu. Jangan main buat je. Takut-takut nanti balik jumpa Allah semayang tak ada. Orang kata kamu tak pernah semayang. Tak pernah semayang apa, saya datang surau cangkat tu. Kan? Memang kamu datang, tapi semayang kamu tak dikira, tidak sah. Kenapa tak sah? Sebab semayang tak betul, tak ikut ilmu. Tu yang Nabi kata, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Kan? Jangan semangat sayangkan Islam je kuat, tapi ilmu tak ada. Akhirnya dia sendiri tak faham ibadat dia. Tu tak mahu kita gitu. Kan? Baik. Kesembilannya,
Nilas lah. Jangan risau, nilas. Menjauhi daripada barang yang membatal akan dia. Yang ni yang menjadi beza dengan kitab-kitab yang lain. Yang kesembilan, kata Tuan Husin Kedah, menjauhi sesuatu yang boleh membatalkan semayang. Apa-apa perkara yang boleh membatalkan semayang, dia buat jauh. Jangan dekat-dekat. Contoh bab najis tadilah. Najis tu duduk kat bawah ni, bila dia sujud tak kena. Memanglah tak batal semayang dia, tapi dia jauhkan. Kalau buat dia semayang kat tempat tu, hukumnya makruh, tak batal, makruh sebab tak kena dia. Kalau kena batal lah. Tapi tak kena, tak batal, hukum makruh saja sebab dia semayang berhampiran dengan najis. Habis macam mana ustaz? Kalau tengah-tengah semayang, awal tadi semayang tak ada lagi taik depan tu. Tengah-tengah semayang datang kucing masuk dalam surau. Dia pergi kencing ataupun dia berak atas tikar sejadah kita. Kita nak sujud lagi macam mana ni? Maka boleh kita beralih tempat, berlangkah ke kanan atau ke kiri, atau ke depan atau ke belakang, ikutlah mana yang selamat. Langkah janji jangan lebih 3 kali berturut-turut. Contoh dia kencing sini, kita pun langkah 1, 2, 3. Dah? Kita pun rukuk, kucing tu datang lagi, tepek situ pula. Sudah. Lari lagi. 1, 2, 3. Tapi jangan lari dalam rukuk. I'tidal dulu. Dalam rukuk nak langkah macam mana gitu, kan? Jadi bangkit dulu, i'tidal, baru bergerak. 1, 2, 3. Tengok dia tepek lagi situ. Jangan sujud lagi, lari lagi. Boleh. Walau sekilo jauhnya dia pergi, sampai keluar surau di belakang sana, tak tahu gimana, sampai ke Masjid Berwah begini lah kali semayang. Boleh. Sebab tak boleh sujud atas benda najis. Tapi taklah jadi sampai macam tu, teruk sangat kucing tu, kan? Ni kucing nak naik orang namanya, kucing pedajal orang. Okey. Baik. Jadi itulah ke-9 syarat sah semayang. Boleh? Ada soalan? Jadi apa hukumnya semayang pakai mask? Okey, baik. Sahabat kita tanya, musim-musim Covid ni pakai mask. Jadi macam mana semayang pakai mask? Kalau pakai emas, emas tak apa. Perempuan lah. Pakai mask ni topeng, pelitup muka. Okey, baik. Syarat sah wudu, syarat sah sujud 7 anggota mesti sampai. 2, perut anak jari. Dalam kitab ni dia sebut nanti, perut anak jari sepatutnya kena sampai 5 jari. Kaki kita tu lipat 5 jari ni, bukan berdiri, lipat. Sebab dalam kitab sebut perut tu sini, bukan sini perut jari tu sini, mana yang kembung tu. Jadi dilipat ke 5. Tetapi ulama pula perhalus, kalau tak boleh sebab sakit, kalau nak lipat 5, memadai mesti ada salah satu. Tak boleh 5 sekurangnya 1. Maknanya dia dah cuba buat dah, tapi dapat ibu jari dia yang boleh lipat, lain tu tak boleh lipat. Tapi yang lain tu berdiri. Jangan buat ke belakang. Belakang sini tak sah sujud. Siapa yang sujud jarinya ke belakang gini, tak sah sujud. Paling minimum ulama bagi diri. Kalau tak boleh letak kat perut anak jari, sekurang-kurang menegakkan dia saja. Kalau angkat lagi tak sah sujud. Ada orang dia bila sujud kaki dia terangkat, gitu, tercongek. Tak sah sujud. Melainkan memang jadi penyakit dia. Kalau dia sujud dia congek, itu dimaaflah sebab dia penyakit. Itu 1, 2. 3 dan 4 mana? Lutut mesti sampai ke tempat sujud. Okey, angkat lutut kita tak boleh, melainkan orang yang tak ada lutut, kaki putus ke apa, itu dimaaflah. 4. Dah ada 4 dah tu situ. Kemudian 5 dan 6 mana? Tapak tangan. Tapak tangan jangan dikembungkan. Sebab kalau kembung sini tak kena tempat sujud, tak sah. Mesti dikembangkan rapat semua ke lantai. Biar semua tempat tu kena ke lantai, baru jadi anggota sujud. Dah situ dah berapa? 6.
Yang ketujuh, dahi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi boleh berlapik. Okey, boleh berlapik maknanya kaki pakai stokin, boleh. Lutut kita ditutup dengan kain, boleh. Tangan kita pakai glove pun tak apa, tak ada masalah. Yang tak boleh berlapik satu saja, dahi. Dahi tak boleh berlapik. Kalau dahi berlapik, walaupun berlapik dengan kain serban sekalipun, tutup dahi tak sah sujud. Sebab tu siapa yang pakai kopiah atau pakai serban, dia suka pakai tutup dahi. Tak apalah dia nak bahagian pakai gitu, dia suka style macam tu. Tapi bila sembahyang kena tolak sikit ke atas supaya dahi dapat sentuh ke lantai. Okey, yang tu saya cerita wajib. Okey, wajib. Kemudian berkenaan dengan hidung. Hidung hukumnya sunat. Tidak wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab kita hidung tidak wajib, hidung sunat. Maka bila sujud, sunat kita sentuhkan hidung pada tempat sujud, dapat pahala sunat. Kalau tak sentuh, hukumnya makruh. Sunat selalunya lawan dia makruh. Bila tak buat begitu, hidung tak kena tempat sujud, hukumnya makruh. Jadi bila pakai mask, tak kena hidung kat tempat sujud, maka adakah hukumnya jadi makruh? Maka ulama tengok pula. Kalau pakai mask tu jadi keperluan sebab ada masyakkah, ada kepayahan waktu tu, maknanya ada penyakit yang berbahaya ke dan sebagainya, macam yang digembar-gemburkan pada kita ni lah, pandemik ni. Maka bahagian kesihatan kata kena pakai pelitup muka, maka tertutup. Maka ulama kata hukum makruh terangkat jadi hukum harus. Maka pakai pelitup muka hukumnya harus. Tak rosak semayang dan tak jadi makruh, tapi jadi harus pada ketika itu. Tapi kalau katalah Covid ni dah habis, tak ada pun kata kena pakai pelitup muka, tapi dia rindu nak pakai pelitup muka, teringat zaman Covid, dia nak pakai juga, maka hukumnya makruh balik. Sebab apa? Sebab waktu tu tak ada keperluan pakai pelitup muka, pergi pakai juga. Hukumnya makruh. Sebab hidung tak kena lantai. Boleh? Okey. Ada ni? Ni kena tanya SM. Okey. Sahabat kita tanya, dadah dan arak, adakah ia najis? Dan kalau dia semayang, adakah sah dia semayang? Macam tu. Okay, baik. Pertama kita kena faham, dadah lain, arak lain. Arak totok-totok ada dalilnya dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Jelas. Itu tak payah takwil, tak payah nak tafsir. Jelas dalam Quran sebut, dalam hadis sebut. Maka arak memang najis. Jadi kalau air arak tertumpah kena jubah, kita buat semayang tak sah. Sebab apa? Sebab jubah kena najis. Sebab arak tu najis, kena kulit najis. Kan? Tak kira lah. Ataupun tin arak tu dia simpan dalam poket, waktu dia semayang, dia dikira menanggung najis, maka tak sah semayang. Arak selesai masalah, memang tak sah lah. Tapi kalau dia minum, dia semayang, minum tak masuk dalam tu, minum hukumnya haram dan semayang tetap wajib. Jadi dia semayang tu wajib, tapi minum tu haram. Itu hukum yang berbeza. Dan kalau dia minum, lepas tu tak semayang, dua kali haram. Pertama haram minum arak, lepas tu haram pula tak semayang. Tu haram jadah. Nama dia. Dah lah buat jahat semayang pun tidak. Kurang-kurang kalau semayang mungkinlah nak lama-lama pintu hidayah terbuka. Jadi kalau dia minum arak, dia semayang masih lagi sah. Yang tak bolehnya dia bawa arak di sudut zohir. Sebab bila minum dia dah masuk dalam badan, dia tak dikira dah. Dia bukan pandangan zohir dah, pandangan batin dah tu. Batin tak boleh nak ukur sebab benda dalam. Yang kita ukur dalam bab fiqah ni zohir. Zohir ni badan, pakaian dan tempat semayang. Itu arak, selesai. Kemudian dadah. Dadah dalam sistem kenegaraan ataupun masyarakat umum mengatakan najis dadah. Tapi adakah dalam syariah Islam disebut sebagai najis? Tak. Kena tengok dulu kandungan dadah tu. Kalau dalam kandungan dadah tu ada tai kucing, ya dadah tu najis. Tapi kalau dadah tu tak ada unsur-unsur najis, maka dadah bukan najis dari segi syarak, tapi dari segi perundangan manusia kata najis.
Tu. Jadi bila tidak najis dari segi syarak, dia bawa dadah letak dalam poket, sah sembahyang. Kalau dadah tu bukan kandungannya najis. Tu kena faham. Sebab tu kena tengok kandungan. Soal nama dadah tak dadah kita tak tahu. Sebab dadah pun banyak-banyak jenis. Kadang-kadang mungkin ada campuran najis ke. Kalau ada campuran najis, barulah dia najis. Tak ada, tak adalah. Mana tahu dadah tu diperbuat daripada nasi lemak. Tak najis. Nasi lemak contohlah. Nah, tapi kalau buat daripada tahi kucing, je najis. Tahi siapa pun najis. Kan? Dia gitu. Nak. Sama juga dengan sekarang ni tak tahulah. Saya pun menyampaikan aja. Saya dengar daripada Dr. Jamnul Azhar kot, kalau tak silap nama dia. Dia kata dia pergi pertemuan doktor-doktor sedunia. Ada buat perbincangan tentang isu COVID-19. Hasil perbincangan tu mendapati bahawa sebenarnya wabak COVID-19 bukan wabak daripada binatang. Seperti yang diura-urakan, makna kata daripada kelawar, sebab makan kelawar lah datang COVID, corona ni. Tak sebenarnya. Sebenarnya COVID tu datang daripada kesilapan makmal. Makmal tengah buat uji kaji entah macam mana dah. Dan apa yang dia buat tu tertumpah ke tak tahulah ke macam mana, akhirnya tersebar dan sukar dikawal, akhirnya merebak. Itu yang sebenarnya. Ini doktor-doktor yang kata. Dia atas perbincangan. Yang sebut tu pun, yang sampaikan tu doktor. Jadi bukan pasal kelawar. Kalau sebab logik pun tak kena. Kalau kata kelawar, dari dulu lagi orang asli pun kadang akan kelawar pun. Tak ada pun corona dulu. Dan baru sekarang. Jadi bukan tu. Dan juga nak mengatakan bahawa makhluk ciptaan Allah bukan jadi salah. Allah sebut dalam Quran, yang merosakkan kamu tangan kamu sendiri. Maknanya kitalah yang buat. Bukan makhluk Allah. Jangan salahkan kelawar, jangan salahkan binatang lain. Itu makhluk Allah yang elok Allah cipta. Kan? Ni kerja-kerja tangan manusia. Manusia yang sebenarnya yang buat benda ni. Manusia yang buat kerosakan dan sebagainya. Sebab saintis orang kafir ni, dia suka buat benda pelik-pelik. Dia ambil genetik lembu, ambil genetik babi, dia campur. Jadilah lembabi. Nampak? Dia buat sebab dia nak buat pelik-pelik. Ini yang kadang-kadang kita nampak pertemuan-pertemuan uji kaji yang pelik-pelik. Ni saintis ni dia buat, dia saintis kafir ni pelik-pelik. Dia sampai nak buat, nak hidupkan orang yang dah mati. Dia buat kajian. Sampai nak buat kajian, nak langkau masa, nak pergi masa depan, nak pergi masa lampau. Benda-benda yang mustahil. Sebab dia pun bukan ada keyakinan akidah, tak percaya kepada Tuhan. Ini dia pelik-pelik. Akhirnya hasil pelik itulah jadi rosak pada masyarakat umum. Kemudian daripada COVID tu pula, doktor tu cerita pasal vaksin. Dia kata vaksin yang pertama Malaysia beli jenama Pfizer. Jenama Pfizer buatan daripada Jerman. Dan atas kajian memang tidak ada unsur najis di dalamnya. Halal. Dia mungkin dia ambil sumber-sumber yang bukan haram lah. Makna kata mungkin daripada tumbuhan ke dan sebagainya, wallahu alam. Tapi maknanya barang tu clear. Sebab tu ulama pun memfatwakan hukumnya harus, bukan wajib, harus. Boleh, harus nak ambil vaksin. Mana nak ambil pun tak apa, tak nak ambil pun tak apa, harus. Tetapi order yang kedua ni bukan lagi daripada Pfizer, sebab Pfizer ni mahal. Maka terpaksa beli yang sedikit murah daripada ciptaan China yang dinamakannya Sinovac. Dan doktor sendiri buat kajian, Sinovac ada babi. Sebab dia punya vaksin tu, dia nak buat vaksin ni dia kena ada perumah dia. Perumah ni untuk, sebab vaksin tu makhluk hidup. Jadi dia nak bagi dia kekal hidup, dia kena ada perumah. Maka perumah yang dipakai oleh negara China ialah babi. Ini dibuktikan oleh doktor Indonesia. Sebab Indonesia mendahului. Indonesia dah cocok awal daripada Malaysia. Bila dia buat kajian, dia tengok DNA genetik vaksin tu, DNA tu ada DNA babi di dalam dia. Jadi ini yang timbul kerisauan. Jadi masalah kita nak selesaikan masalah COVID dan sebagainya ni, tapi kalau sumbernya haram, hukumnya tetap haram. Tapi kalau darurat, kena faham makna darurat. Makna darurat bila tak ada pilihan. Sekarang ni pilihan masih lagi ada. Ada yang jalan halal, ada yang tak ada unsur babi, dan ada yang unsur babi. Kenapa pilih yang ada babi? Kenapa tak pilih yang tak ada babi? Melainkan semua vaksin ada babi.
dan tak ada ubat lain boleh sembuhkan COVID melainkan itu saja. Itu baru namanya darurah. Jangan cepat-cepat nak hukumkan darurat. Darurat ni payah, nak ulama nak hukumkan darurat susah. Dalam kitab fiqh panjang lebar dia senaraikan syarat-syarat darurah, bukan senang-senang. Sebab bila darurah, yang haram jadi halal. Jadi bahaya kalau cepat-cepat mendarurahkan satu keadaan, kerana yang haram akan jadi halal. Jadi batu benda ni kita minta kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan Menteri Agama, Jabatan Agama dan semuanya, kena cek balik. Fatwa yang dulu itu atas nama Pfizer, yang ni yang lain pula jenama dia. Ni kena cek. Jangan pakai yang dulu juga, itu jenama lain, ni jenama lain. Kena tengoklah, cek balik betul tak kandungan dia dan dalam dia sebagainya. Soal mati hidup tu penting juga, tapi tak apalah, tu nombor dua. Kita pun tak dapat pastikan betul ke mati kerana vaksin ke kerana apa. Tapi kalau bab halal haram, yang tu kena cek betul. Sebab ni berkait dengan soal ibadat umat Islam. Sebab yang nak cocok ni orang Islam. Kalau orang kafir tak apa, kan? Kalau dah masuk babi dalam badan kita, macam mana kira, kan? Memang kita tak tahu, tapi kalau dah masuk dalam tu yang jadi melemahkan. Sebab tu akhir zaman ni, umat akhir zaman kita ni semayang jadi malas, mengaji malas. Tengok berapa ramai, puluhan ribuan orang berwah, tapi yang datang mengaji banyak ni. Mengaji malas, semayang jemaah malas, semua malas. Sebab apa malas? Sebab dalam daging bercampur dengan perkara syubhah ataupun yang haram. Habis dah bercampur-campur. Bila badan ni dalam daging ni ada benda tak elok, maka daging ni akan jadi lemah untuk buat ibadat kepada Allah. Nak angkat takbir pun jadi berat. Padahal bukan suruh angkat besi. Angkat besi pergi gym dia larat, angkat takbir dia tak larat. Sebab apa? Bukan sebab kekuatan otot, tapi dalam tu ada kadang-kadang unsur haram ataupun syubhah dan sebagainya. Jadi ini perkara yang mustahak dan yang penting lah. Kalau saya selagi boleh elak, cuba elak lah. Dan tak boleh nak elak, nak buat macam mana, kan? Gitu. Sebab ini soal agama kita. Kita harap pihak berkuasa memandang perkara ni serius lah. Sebab ni bukan perkara main-main. Ni soal agama. Jadi cukup sekadar tu. Ada lagi soalan? Tak ada lah? Ada? Ya. Wire mic sah ke tak? Sujud atas wire mic. Macam saya sebut tadi, kalau wire ni panjang sangat dan wire yang hujung sekali yang belakang ni, saya imam, saya bergerak, dia tak bergerak, maka yang tak bergerak tu tidak dipanggil pakaian. Saya sujud atas dia, tak ada masalah, tetap sah, kan? Tetapi kalau bergerak, saya bergerak dia, mana yang kat sini, yang ni saya bergerak, dia pun bergerak, saya sujud atas dia, maka tak sah. Contoh macam ekor serban. Ekor serban panjang sangat, masa sujud jatuh kat dahi, sujud atas ekor serban, tak sah. Walaupun imam Masjidil Haram, tak kira siapa-siapa lah. Sujud atas dahi tak sah sembahyang. Kalau benda tu pakaian. Kalau bukan pakaian macam sejadah dan sebagainya, dia tak dikira pakaian, sebab dia benda yang terasing daripada kita. Kita bergerak, dia tak bergerak, tu tak apa, tak ada masalah. Boleh? Lagi-lagi tak ada? Dah cukup tu, nak makan dah tak? Jadi cukup sekadar tu, payah geng. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi kefahaman kita tentang bab-bab solat kita. Banyak lagi ni baru cerita syarat sah dan syarat wajib. Dia belum cerita rukun-rukun dia apa semua lagi. Nanti panjang lagi lah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita selepas raya lah. Lepas raya. Jadi saya ambil kesempatan ini, saya memohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang perkenalan kita, pertemuan kita, sepanjang kita kenal ni. Sejak saya kurus lagi waktu tu, sekarang dah gempal lah. dan tak menikah lagi waktu tu. Kita dah mula bersama, kuliah dan sebagainya. Jadi kalau ada terkasar bahasa, tersalah cakap ataupun mengguris hati mana-mana pihak, saya memohon sangat-sangat keampunan. Moga-moga kita masuk dalam bulan Ramadan yang tak lama lagi ni, sikit saja lagi, kita masuk dalam keadaan bersih. Dalam keadaan kita dah ampunkan segala dosa kawan-kawan kita, dan kawan-kawan kita pun dah ampunkan dosa kita, dan Allah pun ampunkan dosa kita. Jadi baru senang kita nak melaksanakan ibadat.
barulah ibadat kita insya-Allah dibuat dalam keadaan istiqamah sampai ke hujung Ramadan. Moga-moga insya-Allah nak tanamkan betul-betul Ramadan kali ini kita akan buat all out betul-betul, sungguh-sungguh. Nak target nak khatam Quran, target kita tak nak tinggal tarawih kalau boleh. Tapi jangan tarawih aja, semayang fardu selagi yang mana mampu kita hadirlah. Solat jemaah subuh dan sebagainya kita buat. Nah, setakat yang mana kita mampu kita buat. Moga-moga kalau dari awalnya kita jaga perkara ni, insya-Allah di hujungnya Allah pertemukan kita dengan yang dikatakan malam lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, dan saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa, dan juga terus mana tahu kita tak jumpa ke, selamat hari raya sekali. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.